Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bersama Cikgu Rozana lagi. Jom kita belajar sains. Hari ini kita akan masuk kepada 1.2 pengelasan organisma. Pengelasan organisma ini mempunyai dua kumpulan, iaitu sama ada haiwan dan tumbuhan, dan juga dikelaskan kepada beberapa kumpulan kecil berdasarkan ciri sepunya dan ciri yang berbeza. Pengelasan haiwan dapat dikelaskan kepada dua, iaitu vertebrata dan juga invertebrata. Jadi apa beza vertebrata dan invertebrata? Kita tengok kepada invertebrata. Invertebrata adalah haiwan yang tidak bertulang belakang. Haiwan yang tidak bertulang belakang. Haiwan yang tak ada tulang belakang lah. Haiwan invertebrata ini terbahagi pula kepada dua, iaitu tanpa kaki dan berkaki. Tanpa kaki terbahagi kepada dua, badan tanpa segmen, badan bersegmen. Untuk berkaki, 3 pasang kaki ataupun lebih daripada 3 pasang kaki. Badan tanpa segmen. Contoh seperti span, buran, karang laut, planaria dan juga siput. Span, buran, karang laut boleh didapati di dalam laut. Planaria pula boleh didapati di dalam air. Kemudian badan bersegmen terbahagi setengah badan invertebrata tanpa kaki mempunyai badan bersegmen, iaitu cacing pita, cacing tanah dan juga lintah. Invertebrata berkaki. Invertebrata berkaki mempunyai badan bersegmen, mempunyai kulit keras. Contohnya seperti contoh yang ada kaki, kita ada 3 pasang kaki. 3 pasang kaki bermaksud mempunyai 6 kaki lah. Semut, kupu-kupu dan juga lipas. Invertebrata berkaki lebih daripada 3 pasang kaki. So kalau kat sini boleh nampak dia ada 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang lah. 4 pasang maksudnya 8 kaki. Contoh laba-laba, udang, lipan, belangkas, kala jengking. Untuk vertebrata. Tadi kita dah cerita pasal invertebrata. Vertebrata adalah haiwan yang mempunyai tulang belakang. So dia terbahagi kepada 5. Ikan, amfibia, reptilia, burung. Lagi satu di sebelah ni adalah mamalia. Ikan adalah haiwan yang mempunyai ciri-ciri sepunya yang berikut, iaitu poikiloterma. Poikiloterma ni adalah mempunyai suhu badan yang berubah-ubah mengikut suhu persekitaran. Badan dilitupi sisik keras, mempunyai sirip dan juga ekor, bernafas melalui insang, bertelur, melakukan persenyawaan luar. So kat sini ada contoh ikan badut, ikan kerapu dan juga belut. Amfibia. Amfibia adalah haiwan yang mempunyai ciri-ciri sepunya yang berikut, iaitu poikiloterma. Suhu badan yang berubah mengikut kawasan dia lah. Boleh hidup di darat dan air. Badan dilitupi kulit yang lembap. Anak amfibia bernafas melalui insang. Amfibia yang dewasa bernafas menggunakan peparuh dan kulit yang lembap, menghasilkan telur yang berlendir dan tidak bercangkerang, melakukan persenyawaan luar. Kat sini ada contoh katak yang hidup dua alam, salamander, kodok, berudu dan juga telur katak. Kemudian kumpulan yang ketiga iaitu reptilia. Reptilia poikiloterma juga. Menghasilkan telur yang bercangkerang, bernafas melalui peparuh, bersisik dan berkulit keras, melakukan persenyawaan dalam. Contohnya penyu, ular, buaya dan juga iguana. Burung. Burung adalah haiwan yang mempunyai ciri-ciri sepunya yang berikut. Adalah homoiterma. Badan dilitupi bulu pelepah untuk mengekalkan suhu badan.
bernafas melalui peparu, mempunyai sayap atau kepak yang membantu sesetengah burung untuk terbang, mempunyai sepasang kaki yang bersisik, melakukan persenyawaan dalam, menghasilkan telur yang bercangkerang keras. Okey, so itik adalah salah satu daripada jenis burung. Okey, last sekali adalah mamalia. Okey, mamalia contoh seperti kita sebagai manusia. Okey, adalah homoiterma, badan ditutupi oleh bulu dan rambut, bernafas melalui peparu, melakukan persenyawaan dalam, melahirkan dan menyusukan anak. Okey, iaitu tergolong contohnya kelawar, zirafah, gajah dan juga singa. Okey, ini contoh platypus. Platypus adalah salah satu mamalia yang bertelur dan menyusukan anak. Okey, sekarang kita masuk kepada tumbuhan. Tumbuhan dikategorikan kepada dua, iaitu tidak berbunga dan juga berbunga. Untuk tumbuhan tidak berbunga, okey, terbahagi kepada 3, lumut, okey, membiak dengan menghasilkan spora, yang ini bukan vaskula lah. Okey, paku pakis, membiak dengan menghasilkan vaskula. Membiak dengan menghasilkan spora, iaitu vaskula. Vaskula ni maksudnya dia mempunyai sistem xilem dan floem. Okey, conifer membiak dengan menghasilkan coat. Okey, itu adalah sistem vaskula. Okey, ini contoh lumut yang berada di pokok atau dalam hutan. Ini contoh conifer, pokok conifer. Okey, paku pakis. Paku pakis boleh buat sebagai makanan. Okey, tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga terbahagi kepada dua, iaitu monocotyledon dan juga dicotyledon. Okey, monocotyledon dia mempunyai biji benih satu. Okey, mono maksudnya satu, cotyledon satu biji benih. Dicotyledon mempunyai ataupun sepasang cotyledon, iaitu 2 biji benih. Okey, kita tengok kategori dia. Okey, monocotyledon contoh seperti jagung. Okey, satulah. Kalau di cotyledon dia ada 2 biji benih, bilangan cotyledon. Okey, berakar serabut, berurat selari, batang lembut, contoh pokok padi dan pokok jagung. Di cotyledon berakar tunjang, berurat jejala. Kebanyakan pokok adalah batang berkayu, pokok tomato dan juga pokok durian. Okey, so ini adalah urat selari, yang ini adalah akar serabut, urat jejala dan akar tunjang. Yang ini adalah untuk monocotyledon, yang ini dicotyledon. Okey, tumbuhan dicotyledon kat sini kamu boleh nampak contoh pokok kembung, pokok bunga ros dan pokok betik. Okey, tumbuhan monocotyledon contoh di sini adalah padi, tebu dan juga pokok kelapa. Okey, sekarang part bahagian terakhir adalah membina kekunci dikotomi. Okey, kekunci dikotomi ni adalah untuk mengenal pasti dan kita nak kelaskan organisma-organisma secara sistematik berdasarkan persamaan dan perbezaan. Okey, contoh kat sini dia ada bagi 5 haiwan: ikan bawal, ayam, singa, katak dan ular. Okey, so katakan Poikilotrema, haiwan dia kamu nyatakan. So kamu terus pergi kepada nombor 2. Lepas tu kamu tengok ikan. Okey, contoh ikan. Ikan adalah Homoeterma. Okey, Homoeterma pergi kepada nombor 3. Okey, berbulu pelepah ke tidak? Okey, tidak berbulu pelepah. Okey, sama dia maksudnya singa. Okey, so dia macam itulah. Okey, kemudian okey, ini adalah untuk tumbuhan. Okey, tumbuhan. Contoh kita nak tengok paku pakis. Okey, paku pakis tidak berbunga. Kamu pergi nombor 2. Okey, paku pakis tanpa vaskula ke mempunyai vaskula? Dia adalah tanpa vaskula. So, itu adalah Marchantia. Okey, itu adalah contoh kunci dikotomi. So, latihan untuk hari ini kamu kena buat sambung latihan 1.1. Okey, dalam buku latihan yang sama, latihan sains. Okey, buat latihan nombor 1, nombor 2 dan juga nombor 3. Okey, so sebagai ekstra tambahan, cikgu nak kamu cari gambar dekat luar rumah. Snap gambar satu pokok monocotyledon, satu pokok dikotyledon dan WhatsApp cikgu supaya cikgu dapat tanda kehadiran kamu untuk kelas hari ini. Okey, cikgu akan tick. Bila kamu hantar saja gambar tu maksudnya kamu hadirlah. Okey, sekian, terima kasih.